Hello, saya Nurzena Lobion, nombor metrik B01102866. Okey, pada video saya kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang kejatuhan Kerajaan Berjaya, iaitu kerajaan yang telah bertapak di Sabah dari tahun 1976 sehingga 1985. Okey, pada video saya kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang latar belakang Kerajaan Berjaya dan juga faktor kejatuhan Kerajaan Berjaya di Sabah pada tahun 1985. Okey, kita masuk kepada bahagian yang seterusnya iaitu latar belakang kerajaan atau Parti Berjaya di Sabah. Latar belakang Parti Berjaya. Okay. Di sini terdapat sedikit latar belakang Parti Berjaya. Parti Berjaya ini juga dikenali sebagai Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah yang merupakan sebuah parti berbilang kaum yang pertama lahir pada 15 Julai 1975 dan diketuai oleh Tun Muhammad Fad Stephens. Dan penubuhan Parti Berjaya ini diisytiharkan di Hotel Borneo, Tanjung Waru, Kota Kinabalu. Dan keahlian pula dalam Parti Berjaya ini dibuka kepada penyertaan penduduk berbilang kaum di Sabah. Dan tujuan utama penubuhannya ini ialah menjatuhkan kuasa politik Tun Datuk Mustafa Datuk Harun, iaitu Ketua Menteri Sabah dalam Kerajaan Perikatan USNO SCA pada ketika itu. Faktor kejatuhan Kerajaan Berjaya. Okay, terdapat 4 isu di sini yang menjadi faktor kejatuhan Kerajaan Berjaya pada tahun 1985. Iaitu isu yang pertama adalah isu pendatang asing, kedua isu agama, ketiga isu tambunan dan yang keempat isu penyerahan Labuan kepada kerajaan pusat. Saya akan mengupas keempat-empat isu ini mengapa ia menjadi faktor Kerajaan Berjaya yang telah memerintah Sabah dari tahun 1976 sehingga 1985. Isu yang pertama, isu pendatang asing. Dasar Dato' Haris yang merupakan Ketua Menteri Sabah pada ketika itu membenarkan pendatang dari Filipina dan Indonesia untuk masuk Sabah dan pendatang asing ini telah diberikan kad pengenalan biru dan menjadi penduduk Sabah seperti penduduk yang lain. Kedatangan pendatang asing itu telah mendapat kritikan daripada pemimpin Kadisan Dusun yang bimbang dengan kehadiran pendatang tersebut yang boleh membahayakan imbangan kaum di Sabah dan menggugat kedudukan sosioekonomi mereka. Dan dasar ini mendapat sokongan banyak daripada penduduk beragama Islam, namun penduduk Kadisan Dusun berasa tertekan dan timbullah perasaan tidak puas hati terhadap pentadbiran Parti Berjaya di Sabah. Dan isu ini telah memulakan ketidakyakinan masyarakat terhadap Parti Berjaya yang memerintah Sabah pada ketika itu. Faktor yang kedua iaitu isu agama, di mana kaum Kadisan Dusun di Sabah yang beragama Kristian juga tidak senang dengan perkembangan dakwah yang dilakukan oleh Majlis Ugama Islam Sabah iaitu MUIS di bawah Kerajaan Berjaya. Selepas memenangi pilihan raya 1981 ini, Dato' Haris Saleh telah mula melaksanakan dasar pengislaman kepada kaum Bumiputra bukan Islam sebagai satu proses untuk menyatukan budaya kaum Bumiputra di negeri Sabah. Dan penduduk Kristian di Sabah berasa bimbang terhadap kegiatan penyebaran dakwah Islam dengan meluas di Sabah dan ini telah memberi peluang kepada golongan anti dakwah Islam untuk menjatuhkan kerajaan yang dianggap terlalu pro-Islam. Dan golongan tersebut telah memberi sokongan kepada penubuhan Parti Bersatu Rakyat Sabah iaitu PBS yang berada di bawah pimpinan Dato' Joseph Pairin Kitingan. Faktor yang keempat ialah isu tambunan, di mana isu ini timbul susulan daripada tindakan Dato' Haris Saleh telah mencabar Dato' Joseph Pairin Kitingan yang selalu mengkritik dasar pentadbirannya. Dato' Joseph Pairin Kitingan telah keluar dari Parti Berjaya dan bertanding sebagai calon bebas di dalam satu pilihan raya kecil di Tambunan yang diadakan pada 29 Disember 1984 dan beliau telah berjaya mengalahkan calon berjaya iaitu Raja P. Ongkili. Dan kemenangan Dato' Joseph Pairin Kitingan menyebabkan Dato' Haris Saleh menghapuskan status Tambunan sebagai sebuah daerah pada 1 Januari 1985 dan meletakkannya di bawah pejabat daerah Keningau.
Dengan itu, semua pejabat dan agensi kerajaan yang terdapat di Tambunan turut ditutup dan tindakan Dato' Haris Saleh ini menerima banyak kecaman daripada golongan yang bersimpati dengan nasib penduduk Tambunan dan nama Dato' Joseph Pairin Kitingan pula menjadi popular. Faktor yang terakhir, yang juga isu yang terakhir yang menyebabkan kejatuhan Parti Berjaya atau Kerajaan Berjaya di Sabah pada tahun 1985 ialah isu penyerahan Labuan kepada Kerajaan Pusat, di mana tindakan Dato' Haris Saleh telah menyerahkan Labuan kepada Kerajaan Pusat sebagai wilayah persekutuan pada 16 April 1984 dan penyerahan Labuan kepada Kerajaan Pusat ini adalah sebagai tanda integrasi antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Negeri Sabah. Namun, penyerahan ini dilihat oleh penduduk Sabah sebagai kesediaan Dato' Haris Saleh menyerahkan hak Sabah kepada Kerajaan Pusat. Dan tindakan tersebut telah menyebabkan beberapa pemimpin berjaya bertindak keluar dari parti termasuklah pemimpin Kadazan Dusun iaitu Datuk Pairin Kitingan dan menubuhkan Parti Bersatu Sabah iaitu PBS pada tahun 1985. Penubuhan Parti PBS ini menyebabkan Dato' Haris Saleh ingin menghapuskan parti ini dengan mengadakan pilihan raya pada tahun 1985. Namun, jangkaan beliau adalah silap kerana dalam pilihan raya 1985, PBS telah mendapat 25 kerusi daripada 48 kerusi yang dipertandingkan, manakala Parti Berjaya hanya memenangi 6 kerusi sahaja, dan ini adalah kemuncak pemerintahan Parti Berjaya di Sabah apabila kalah dalam pilihan raya 1985 oleh sebuah parti pembangkang yang telah ditubuhkan atau dibentuk pada tahun tersebut. Apa yang dapat disimpulkan di akhir video ini adalah zaman pemerintahan berjaya di Sabah dari tahun 1976 sehingga 1985 telah membawa banyak pembaharuan dan pembangunan kepada negeri Sabah, sama ada dalam bidang politik, ekonomi ataupun sosial. Namun, walau bagaimanapun, pada akhir zaman penguasaan Parti Berjaya dalam politik Sabah, Kerajaan Berjaya telah bergelut dengan pelbagai isu yang telah membawa kepada kemerosotan dan seterusnya kejatuhan berjaya dalam politik Sabah. Isu pendatang asing, isu agama, isu tambunan dan isu penyerahan Labuan kepada Kerajaan Pusat adalah antara isu utama atau faktor utama yang membangkitkan perasaan tidak puas hati rakyat Sabah kepada Kerajaan Berjaya yang akhirnya Kerajaan Berjaya ini telah ditewaskan oleh sebuah parti pembangkang iaitu Parti Bersatu Sabah PBS dalam pilihan raya tahun 1985. Dengan itu, berakhirlah zaman pentadbiran Kerajaan Berjaya di Sabah.